Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Kisah kali ini ialah biografi Sultan Batara Shah Tengah. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan kisah menarik ini. Juga dikenali sebagai Pangeran Tindik atau Pangeran Tengah, adalah Sultan Sulu ke-8. Beliau memerintah dari tahun 1596 hingga 1608. Beberapa tarsilas Sulu atau rekod silsilah lain mengatakan bahwa beliau memerintah dari tahun 1585 hingga 1600. Beliau adalah anak kepada Sultan Muhammad Ul Halim sebelumnya, juga dikenali sebagai Pangeran Badiman. Gelaran Batara dalam namanya adalah rujukan kepada sejarah Brunei yang menggunakan gelaran Batara untuk mengenal pasti penguasa Sulu. Kerana terdapat banyak kes perkawinan campuran antara kedua rumah diraja. Shah mungkin nama sebenar, atau gelaran diraja lain merujuk kepada gelaran diraja Parsi. Tengah, di sisi lain, adalah gelaran lain, atau petunjuk urutan kelahiran, kerana ini bermakna dia berada di antara kakak dan adik lelaki. Semasa pemerintahannya, beliau terkenal sebagai penguasa Sulu yang cerdas dan dihormati, serta penyokong undang-undang syariah di wilayahnya. Pemerintahannya juga menandakan berakhirnya fase pertama konflik Spanyol-Moro. Konflik yang berlangsung selama 3 abad sepanjang penjajahan Spanyol di Filipina. Serangan Moro mula kerap berlaku semasa pemerintahannya, dengan kumpulan serbuan orang dari banyak rakyatnya di seluruh Sulu, mula meneror dan memusnahkan pantai Filipina dan sekitarnya. Semasa pemerintahan bapaknya, Sulu memperoleh kemerdekaan de facto dan hak perdagangan dari Empire Brunei. Pada tahun 1578, pada tahun yang sama Sulu memperoleh kebebasan. Orang Spanyol mengirim ekspedisi ketenteraan yang berakhir dengan perjanjian Pangeran Badiman mengenai penghormatan mutiara biasa yang akan dihantar dari Sulu ke Manila, Spanyol. Namun kerana banyak ekspedisi ketenteraan yang dilakukan oleh Kesultanan Sulu, yang sekarang merdeka di dalam dan sekitar Visayas, tidak ada penghormatan seperti itu lagi yang akan diberikan selama pemerintahan Badiman. Apalagi selama pemerintahan penggantinya. Sangat sedikit yang diketahui tentang kehidupan awal tengah di Sulu. Namun, apa yang diketahui ialah dia adalah anak kedua dari 3 anak lelaki dan jumlah anak perempuan yang tidak diketahui. Apa yang berlaku kepada ahli waris Sulu yang lain tidak diketahui. Sebagai putera rasmi Sulu, beliau diberi gelaran putera, pangeran,
yang diberikan kepada semua pewaris yang mungkin kepada kesultanan. Beliau adalah keturunan langsung penguasa pertama Sulu. Sesetengah silsilah Sulu meletakkan permulaan pemerintahannya pada tahun 1585. Yang lain menyatakan permulaan pemerintahannya sebagai tahun 1596. Mana-mana tarikh yang benar. Apa yang dikenali sebagai fakta adalah bahwa dia dimahkotai dan diistiharkan sebagai sultan. Hampir segera selepas kematian bapaknya, penobatan beliau diiktiraf oleh ketua atau datus Sulu yang berbeza, yang kini menjadi rakyatnya. Pemerintahannya tidak banyak berubah dalam sistem pemerintahan dan kekerabatan Sulu, yang ditubuhkan hampir 1 abad yang lalu oleh nenek moyangnya. Walau bagaimanapun, kemerdekaan kesultanan menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang besar dan kehadiran yang lebih kuat di rantau ini. Sultan Tengah menggunakan kenaikan ekonomi ini untuk keuntungan beliau, memenangi banyak ketua dan penguasa bawahan di pihaknya. Beliau tidak lagi perlu bergantung kepada ekonomi atau ketenteraan Brunei, dan lebih kurang membayar Brunei apa-apa upeti. Ini menjadikan tanahnya sangat kaya. Beliau terkenal sebagai orang yang sangat bijak dan bijak dalam memerintah kesultanan. Dia juga dianggap sebagai penguasa rapi, yang menjaga dirinya bersih dan rapi kepada ketua manapun. Ini mencerminkan situasi negara muda itu, yang harus membuktikan kepada dermawannya Brunei bahwa ia mampu memerintah sendiri, dan untuk menunjukkan wajah berbudaya kepada orang Spanyol yang mengganggu, yang telah memilih untuk berperang dengan Sulus. Beliau juga bertindak sebagai hakim untuk rakyatnya dan beliau terkenal dengan pengetahuannya tentang kod undang-undang syariah yang digunakan untuk mentadbir rakyatnya. Pemerintahannya boleh dianggap berorientasikan Islam karena penggunaan undang-undang syariah yang meluas di seluruh wilayahnya. Hanya beberapa dekad sebelumnya, karena percobaan Spanyol untuk membawa Sulu keluar dari pengaruh Brunei, Sulu memperoleh kemerdekaan de facto dari Brunei. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna berakhirnya persahabatan mereka seperti yang dinyatakan. Sultan Tengah mengatur perkawinan adiknya dengan Sultan Hasan dari Brunei. Beliau juga mengambil gelaran Batara, gelaran Brunei untuk kerabat di Raja Sulu. Perkawinan seorang ahli keluarga wanita dengan yang lain adalah isyarat yang diketahui, menunjukkan keunggulan pihak penerima pada masa itu. Islam juga merupakan faktor penghubung bagi dua kesultanan. Pendakwah Islam kerap melakukan perjalanan dari Brunei ke Sulu untuk mengislamkan orang-orang di sana secara berterusan. Perkawinan Sultan Hasan dari Brunei dengan seorang puteri Sulu melahirkan seorang anak lelaki, Muwalil Wasit atau Raja Bongsu, yang kemudiannya menjadi Sultan Sulu sendiri selepas kematian pamannya, Sultan Tengah. Sultan Tengah bukan sahaja mewarisi sebuah negara yang bebas dan stabil dari segi ekonomi dari bapaknya apabila dia menjadi sultan, dia juga mewarisi musuh utama ayahnya, orang Spanyol. Sejak pencerobohan dan penjajahan Spanyol di Filipina, negara-negara Islam di selatan Filipina telah terancam oleh musuh Spanyol yang baru. Walaupun dia tidak terlibat dalam konflik ketenteraan, dia sentiasa diserang oleh orang Spanyol.
Ekspedisi utama Spanyol terakhir ke Sulu adalah pada tahun 1579, di bawah arahan Kapten Juan Acre de Sadornil. Orang Spanyol memimpin ekspedisi ke Sulu dan Mindanao. Ekspedisi itu dikalahkan oleh Sulu. Walau bagaimanapun, pada tahun 1593, orang Spanyol berjaya menubuhkan misi Katolik pertama mereka, yang ditubuhkan oleh Jesuit di Zamboanga di Caldera Bay, kini Recodo. Penempatan ini tidak bertahan lama, karena perlawanan Muslim yang sengit yang mengancam untuk memusnahkan penempatan itu. Apabila Sultan Tengah naik tahta sekitar tahun 1596, orang Spanyol menghantar ekspedisi sekali lagi untuk berperang dengan Sulu. Mereka menyerang ibu kota Sulu, Bawang, dikenali oleh orang Spanyol dan kemudian dinamakan semula sebagai Jolo. Walau bagaimanapun, ekspedisi ini dikalahkan dengan tegas oleh Sulus. Di bawah arahan keponakan Sultan Tengah, Raja Bongsu, atau Muwalil Wasit yang dihantar dari Brunei untuk membantu Sulus secara ketenteraan. Untuk tindakan keberanian ini, Muwalil Wasit dinamakan Adapati atau pelindung Sulu. Sementara Sultan Tengah terus memerintah sebagai Sultan. Pada bulan November tahun 1596, Kerajaan Spanyol Manila menghantar Juan Ronquillo untuk membina garnisun tentera yang diperkuat di Tampakan. Untuk menggagalkan serangan hamba Moro yang mula meningkat dalam jumlah dan keparahan. Karena kuasa maritim Sulu meningkat, tetapi meninggalkannya pada tahun berikutnya untuk meletakkan semula dirinya ke Caldera Bay di semenanjung Zamboanga. Satu lagi ekspedisi telah dihantar oleh orang Spanyol pada tahun 1598. Namun, orang Spanyol Manila mengalami kelemahan yang teruk dan kembali ke Manila tanpa konfrontasi berlaku. Ini adalah ekspedisi utama terakhir yang dihantar oleh orang Spanyol semasa pemerintahan Sultan Tengah. Menandakan berakhirnya fase pertama Perang Spanyol-Moro. Serangan hamba berterusan sebagai aktiviti yang tidak terganggu, yang disetujui oleh Sultan Tengah sendiri untuk menikmati manfaat ekonomi kepada kesultanan. Pada awal pemerintahannya, dipercayai bahwa sepupu beliau, yang hanya dikenali dengan nama Ada Saolan, coba merampas tahta daripadanya, disebabkan masalah dinasti seperti ini. Sultan Tengah bergantung kepada keponakannya, Raja Bongsu, atau Muwalil Wasit untuk melindungi Sulu, terutamanya apabila Sultan Tengah, yang baru saja dimahkotai sebagai penguasa, terpaksa menghadapi orang Spanyol pada tahun 1596. Beliau tidak dikenali sebagai pemimpin berorientasikan ketenteraan, dan sering menyelesaikan pertikaian dalam wilayahnya secara aman dan diplomatik. Selepas ekspedisi Malang terakhir Spanyol, Muwalil Wasit dipanggil kembali ke Brunei di mana keluarganya berada, dan Sultan Tengah terus melindungi tahtanya dari sepupunya dan perampas. Ada Saolan bahkan berkahwin dengan seorang puteri Maguindanao, untuk lebih membantah hak sepupunya untuk memerintah. Walau bagaimanapun, Sultan Tengah, yang lebih disayangi oleh rakyatnya dan disukai oleh Brunei, mengekalkan tahta dan terus memerintah Sulu dengan makmur. Sultan Batara Shah Tengah tidak mempunyai anak yang diketahui, dan oleh itu tidak mempunyai pewaris. Sulu agak stabil dan ekonomi terus meningkat pada bahagian akhir pemerintahannya. Perampas beliau telah ditangani, tetapi calon utama untuk tahta tidak jelas. Setelah kematiannya pada tahun 1608,
Brunei, karena takut akan konflik dinasti lain, kali ini yang jauh lebih buruk. Karena kekurangan penguasa untuk Sulu menghantar Pangeran Muwalil Wasid ke Sulu untuk menegaskan haknya sebagai sultan. Dia adalah pemimpin tentera yang hebat dan telah mewarisi negara yang semakin meningkat dan berkuasa.